Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hanan bin Muhammad Aruman. Hari ini saya akan membentangkan tugasan ulasan artikel PKRK 3083. Subjek Kod Braille Bahasa Melayu dan Matematik. Pensyarah bimbingan pula ialah Encik Arman. Kita terus bergerak kepada pengenalan artikel. Untuk artikel pertama yang saya pilih ialah Teacher Skill Knowledge in Mathematics Education for Braille Readers. Nama pengkaji ialah Annemiek van Lindert, Michel Dorman, Paul Devers, John Pearl and Johannes van der Steen. Untuk artikel kedua pula, nama artikel ialah Using Constant Time Delay to Teach Braille and Dynamic Code for Mathematics and Science Notation to Students Making Transition from Print to Braille. Nama pengkaji pula ialah Sarah E. Evie dan Jonathan D. Hooper. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut apakah isi artikel, mari kita bergerak kepada fokus utama artikel yang pertama. Okey, fokus utama artikel yang pertama, artikel ini sebenarnya adalah tentang kajian tahap kemahiran dan pengetahuan guru dalam matematik untuk pembaca Braille. Seterusnya, dalam artikel ini juga ada menyebut tentang technological, pedagogical and content ataupun singkatannya ialah TPEX sebagai satu kemahiran untuk mengasah potensi murid. Jadi, apakah itu TPEX? TPEX ialah kesinambungan antara pengaplikasian AT dan kemahiran guru menggunakan teknologi tersebut. AT ialah assistive technology ataupun dalam bahasa Melayu, teknologi bantuan, contohnya seperti Braille ataupun pembesar image dalam telefon pintar dan beberapa software lain untuk membantu murid pendidikan masalah penglihatan. Jadi di sini TPEX ini adalah menggalakkan untuk guru mahir dalam menggunakan AT dan juga guru perlu menerapkan penggunaan AT dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Jadi untuk mengkaji kajian ini, pengkaji telah memilih 5 orang guru daripada 2 sekolah pendidikan khas masalah penglihatan di Belanda dan telah menyoal selidik tentang keberkesanan TPEX dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Hasil dan perbincangan artikel yang pertama. Untuk pengkaji menyatakan guru yang terlibat dalam kajian ini sangat menyokong model TPEX untuk diaplikasikan kepada murid mereka. Hal ini kerana mereka ada menyatakan bahawa mereka ingin menggunakan banyak lagi teknologi bantuan yang lain dalam kelas mereka, misalnya lukisan sentuhan dan model ketara. Ini menunjukkan bahawa guru sedar bahawa teknologi bantuan ini sangat penting untuk anak murid mereka supaya anak murid mereka lebih faham tentang apa yang diajar oleh guru mereka itu sendiri. Seterusnya, pengkaji juga menyatakan bahawa terdapat guru yang tidak menguasai TPEX sepenuhnya disebabkan kurang ilmu tentang teknologi, tapi sangat bijak dalam ilmu matematik itu sendiri. Ini bermakna pengkaji menyatakan bahawa ada guru yang bijak dalam ilmu matematik itu sendiri tetapi kurang bijak ataupun kurang gemar, kurang pandai dalam menguruskan assistive teknologi ataupun teknologi bantuan itu sendiri. Okey, poin yang ketiga ialah semua guru yang terlibat sedar bahawa murid mereka sangat memerlukan TPEX dalam pembelajaran mereka. Namun, mereka kurang kemahiran dan masih memerlukan dorongan dan arah. Ini bermakna yang tidak pandai dalam guru-guru yang tidak pandai dalam menggunakan AT ini bukannya mereka tidak mahu belajar tetapi mereka kurang kemahiran dan masih lagi kurang pengalaman dan memerlukan dorongan dan arah untuk lebih mahir menggunakan AT tersebut. Seterusnya, kita akan beralih kepada isi ataupun fokus utama artikel yang kedua. Okey, dalam artikel yang kedua ada menceritakan tentang penggunaan
constant time delay ataupun kelewatan masa malar dalam mengajarkan Braille dan kod nimik matematik serta sains. Okey, apakah itu CTD ataupun constant time delay? Okey, konsepnya ialah dalam kajian ini, pengkaji memberikan arahan, yakni satu perkataan dalam bahan bercetak. Contohnya contohnya simbol matematik, kerana dalam kajian ini menggunakan kod nimik matematik. Jadi mereka menggunakan bahan bercetak tentang kod tambah dalam matematik. Okey, ataupun perkataan yang disebut dengan lantang akan disampaikan kepada pelajar secara terus dalam kelewatan masa malar tertentu. Okey, seterusnya kita lihat pada fasa dalam constant time delay yang digunakan dalam kajian. Fasa yang pertama, pengkaji memberikan arahan dalam kelewatan masa malar kosong saat. Contohnya seperti pengkaji menggunakan kad yang menunjukkan simbol tambah dalam kod nimik kepada pelajar masalah penglihatan yang bukan totally blind. Jadi kelewatan masa malar kosong saat ini adalah maksudnya dia menunjukkan kad tersebut dengan laju. Okey, ini tambah. Lepas tu ini pula tolak dalam masa kosong saat. Okey, jadi itu adalah fasa yang pertama. Fasa yang kedua pula, guru pengkaji memberikan arahan dalam kelewatan masa malar 5 saat pula. Dimasukkan setiap kali selepas perkataan disebut atau ditunjuk. Okey, contohnya seperti ini ialah simbol tambah. Selepas 5 saat, baru pengkaji menyatakan pula kod yang lain. Ini pula adalah tolak. Okey, itu adalah fasa dalam CTD yang digunakan oleh kajian. Jadi kita akan lihat apakah hasil dan perbincangan setelah mereka menggunakan kajian ini kepada murid-murid yang dipilih. Okey, kita bergerak kepada hasil dan perbincangan constant time delay tadi ataupun perbincangan artikel yang kedua. Okey, pengkaji menyatakan hasil kajian menunjukkan kaedah CTD sangat efektif dalam mengajar murid yang terlibat. Okey, pengkaji menyatakan kesemua peserta yang terlibat dalam kajian dapat mempelajari 24 hingga 40 perkataan dan simbol dalam hanya 1 bulan menggunakan kaedah CTD. Itulah disebabkan pengkaji menyatakan perkara ini sangat efektif kerana mereka dapat lihat murid yang mereka pilih untuk kajian ini dapat mempelajari banyak perkataan dalam 1 bulan. Okey, ini bermakna CTD, constant time delay, memudahkan kerja murid dalam proses peralihan daripada bahan bercetak kepada penulisan Braille dalam keadaan yang sangat efektif. Okey, ini adalah hasil dan perbincangan artikel yang kedua. Okey, kita bergerak pula kepada perkara yang terakhir iaitu kesimpulan kesemua artikel. Maksudnya artikel yang pertama dan artikel yang kedua. Okey. Poin yang pertama, kedua-dua artikel mempunyai kaedah intervensi yang sangat baik dalam membantu pembaca Braille atau individu yang mempunyai masalah penglihatan. Kita dapat lihat artikel yang pertama menggunakan TPAD dan artikel yang kedua pula menggunakan CTD ataupun constant time delay. Okey. Poin yang kedua adalah TPAD menunjukkan bahawa kemahiran guru perlu seiring dengan AT ataupun Assistive Technology yang diajar yang kini sering digunakan dalam sekolah. Okey, kita dapat lihat sekarang ni AT ataupun Assistive Technology sangat penting untuk murid kerana perkara ini sangat membantu murid untuk memahami sesuatu subjek. Jadi, guru perlu menambah baik diri mereka untuk faham dan lebih pintar dalam menggunakan AT ini supaya pengajaran dalam AT tersebut dapat disampaikan dengan efektif. Maksudnya perlu ada kerjasama antara kemahiran guru dan assistive teknologi yang digunakan. Okey, yang ketiga, manakala CTD pula merupakan kaedah yang baik untuk pembaca Braille mengetahui kod nimik
secara konsisten dan teratur. Kita dapat lihat tadi hasil perbincangan yang menyatakan studi ini sangat efektif untuk diamalkan kepada murid masalah penglihatan. Impaknya, kaedah pembelajaran untuk masalah penglihatan dapat dipelbagaikan dan dipertingkatkan. Contohnya kita ada CTD dan TPAC. Okey, itulah menunjukkan kaedah pembelajaran ini mampu mempertingkatkan lagi kualiti pembelajaran untuk murid masalah penglihatan dan membantu mereka dengan sangat efektif untuk memahami beberapa subjek yang mereka belajar. Okey, itu sahaja untuk pembentangan saya kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.